Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Faizal bin Awang, nombor matrik 283980. Baik, untuk tugasan pada kali ini, seperti mana sesi pembintangan yang lepas, di mana keperluan bagi setiap pelajar untuk memilih organisasi yang dipilih. Jadi saya memilih agensi anti-kebangsaan yang bertindak ataupun berperanan sebagai agensi utama memerangi dadah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan pada hari ini saya berada di ADK Negeri Selangor dan kita akan memperkatakan sedikit sebanyak tentang kefungsian ADK khususnya dalam 3 bidang utama, iaitu pencegahan, rawatan dan pemulihan serta pengawasan. Dan untuk itu marilah sama-sama kita saksikan sedikit tayangan video berkaitan latar belakang ADK. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang diberi mandat dan peranan utama dalam menguruskan hal-hal berkaitan penyalahgunaan dadah dari aspek rawatan dan pemulihan penagih dadah, pencegahan, penguatkuasaan dan pengawasan di Malaysia. Pada tahun 1983, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengisytiharkan dadah adalah musuh nombor 1 negara dari visi dan misi. Masyarakat Malaysia bebas dari dadah. Agensi utama memerangi dadah digandingkan dengan objektif mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah, merawat dan memulih penagih dadah, mencegah penagihan semula dan membantras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Antara perkhidmatan AADK adalah rawatan dan pemulihan, pencegahan, penguatkuasaan undang-undang dan kerjasama antarabangsa. Baik, untuk tugasan video ini juga saya memilih bidang utama rawatan dan pemulihan kerana di bawah segmen ini kita selalu memperkatakan tentang usaha untuk merawat pulih klien ataupun individu yang menagih dan terlibat dengan pengambilan dadah. Namun kita lupa bahawa bagi setiap satu isu penyalahgunaan dadah terdapat ahli keluarga ataupun significant others yang sangat terkesan kerana sebagai contoh apabila seorang anak yang bapanya ditangkap dan dimasukkan ke pusat pemulihan. Ayahnya merupakan seorang breadwinner dan akhirnya anak ini terlibat dari sudut isu pelancongan sosial, keciciran pendidikan, kekangan ekonomi dan sebagainya, dan akhirnya membawa kepada kitaran penagihan itu sentiasa berlaku dari semasa ke semasa. Dan begitu juga dengan pasangan ataupun isteri yang mana suaminya seorang penagih dadah yang kronik dan akhirnya secara tidak langsung isterinya terkesan dengan penyakit bawaan penagihan seperti hepatitis, TB, batuk kering dan juga HIV. Dan untuk tujuan itu juga ADK telah merangka satu inisiatif program yang dinamakan Ziarah Ihsan demi menyantuni insan-insan ini supaya mereka diberi sokongan emosi dan juga fizikal. Malah dalam satu saat mereka juga diberi satu suntikan untuk membolehkan mereka berada pada tahap yang baik untuk melihat mereka mampu keluar daripada kitaran penagihan ini juga. Dan saya bersama dengan kru penerbitan ADK juga telah pergi ke beberapa daerah di dalam negeri Selangor ini untuk menyantuni mereka dan melihat secara dengan lebih dekat isu yang membelenggu keluarga mereka dan akhirnya bagaimana bantuan berbentuk sokongan emosi dan juga berbentuk fizikal ini boleh membantu mereka meneruskan kecekalan dalam memastikan keluarga mereka berada dalam kelompok kepulihan yang baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dadah terkawal 2025. Kesulitan, kesusahan dan kepayahan mungkin ditarifkan secara berbeza kerana setiap individu ada cabaran dan dugaan yang terpaksa dihadapi. ADK Negeri Selangor telah melaksanakan satu inisiatif bagi membantu meringankan klien yang terkesan dengan pelaksanaan program Ziarah Ihsan bersama pemimpin komuniti. Bersama dengan cawangan rawatan dan pemulihan ADK Negeri Selangor telah berjaya mengumpul sedikit barang-barang bantuan lah, yang mana kita akan gunakanlah barang-barang bantuan ini untuk memberi sumbangan kepada rakan-rakan kepulihan kita ataupun orang kena pengawasan agensi yang tidak ada pengawasan Negeri Selangor. Juga saya menyeru kepada semua lah untuk terus memberi sumbangan, terus membantu rakan-rakan kita yang sedang dalam proses kepulihan, kerana pada saya apabila kita prihatin macam ini, ianya akan memberi ruang dan peluang pada mereka untuk terus mengekalkan kepulihan mereka dan kembali berfungsi ke dalam masyarakat, insyaAllah. Inisiatif program Ziarah Ihsan ini telah membawa kami ke seluruh daerah di negeri Selangor dengan membawa mesej bahawa usaha meringankan beban mereka yang terkesan adalah tanggungjawab semua pihak. Ini dapat dilihat melalui kesukaran hidup yang terpaksa dihadapi oleh klien yang kami temui.
saya tak ada pendapatan lah. Memang sekarang ni betul-betul fikir macam mana esok lusa untuk makan minum kita orang. Baguslah sebabnya kita semua orang mampu kan. Macam ni saya terkejut juga kan. Tapi alhamdulillah lah ada mata-mata kita. Ada banyak mata juga lah. Kami bertemu dengan beberapa klien dan keluarga terkesan sewaktu misi ini. Kesusahan, kesulitan, kejerihan jelas terpancar dari wajah mereka. Rata-rata dari mereka amat terkesan dengan situasi ini dan kebimbangan terhadap proses pemulihan dapat dilihat seandainya kehendak asas dalam kehidupan mereka sukar untuk dipenuhi. Dengan penyampaian bantuan dan semangat ini secara tidak langsung membolehkan klien yang terkesan dapat meneruskan laluan dalam merintis usaha kepulihan mereka. Kami sempat mengunjungi sebuah keluarga di mana seorang ibu tunggal yang hilang mata pencarian dan amat memerlukan sumbangan. Jelas tanggungjawab meringankan beban harus dipikul semua pihak. Nak bekerja pun tak boleh. Lepas tu kira macam memang terkesan tu memang banyak lah. Pada saya lah, pada pendapat saya, kira semenjak saya kira keprihatinan AADK tu terlalu bagus lah pada saya. Sebab dia lebih dekat pada kita kan. Itu yang membuatkan kita rasa macam